Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada anak Malaysia. Okey, selamat berpuasa ya. Seboleh-bolehnya bangunlah dah tengah hari dah ni. Okey, seperti biasalah kita akan sambung tajuk sains. Jadi pada kali ini tajuk baru bab baru iaitu topik daya dan gerakan ya. So subtopiknya ialah mengenai gerakan. Jadi apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah kalau orang Kedah panggil geret. Kita nak tengok pasal geret. Selama hari ni kita naik geret lah. Kita tak tahu nama-nama yang ada di bahagian geret kan. Okey, kita akan lihat ya. Okey. So, itu dia gambar geret. Ini kira geret moden lah ni. Kan? Apa yang kamu akan dapat pada hari ini ialah menganalisa gerakan kenderaan di atas darat. Jadi kita akan lihat, untuk hari ini kita lihat basikal dulu ataupun geret lah. Bicycle ni bahasa Inggeris kan. Geret tu bahasa original kita lah. Okey. Seperti biasa kita akan lihat buku teks terlebih dahulu. Okey bagi yang ada buku teks sila buka muka surat 163 Okey, gerakan. Okey, gerakan jadi faham istilah gerakan iaitu sesuatu benda yang pada awalnya statik, pegun, dia akan move, dia akan bergerak. Okey, so antaranya yang boleh bergerak ialah manusia, haiwan. Okey, tapi kali ini dalam bab ini kita nak kaji tentang pengangkutan Okey. Gerakan merupakan suatu aktiviti yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa gerakan, aktiviti harian akan terbatas. Bayangkan kalau manusia itu lumpuh, patah kaki dan sebagainya. Dan samalah juga kalau manusia itu boleh bergerak dan boleh berlari dan sebagainya, tapi tak boleh. Kalau kamu berada di Parit Panjang Baling nak pergi KL, nak pergi KL boleh sampai KL berjalan, tak ada masalah, tapi berapa bulan nak sampai? Contohnya lah kan. Okay. Jadi sebab itu dikatakan di sini sangat penting, tanpa gerakan aktiviti harian akan terbatas Apakah prinsip operasi yang menggerakkan pelbagai jenis kenderaan dalam kehidupan kita? Okey, mari kita lihat gambar rajah. So ini pengangkutan kamu kenal kan? Ini adalah kapal laut, kapal lah Kemudian ini kapal terbang dan ini kereta kita lah Okey, so kita lihat yang pertama gerakan kenderaan di atas darat. Okey. Okey, mari kita lihat, mari kita baca. Okey, gambar rajah 5.1 beberapa contoh kenderaan darat sebenarnya ada banyak lagi lah. Okey, kebanyakan kenderaan darat seperti dalam gambar rajah adalah beroda. Okey, beroda sebab kenderaan tak seperti manusia, ada kaki kan. So, bagi kenderaan yang tidak ada nyawa, dia perlu digerakkan dengan menggunakan roda. So, bila sebut roda, dia berbentuk bulat. So, bila berbentuk bulat, dia boleh bergolek. So, bila boleh bergolek, bermaksud dia boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Kenderaan darat akan bergerak apabila roda diputarkan. Tenaga diperlukan untuk dibekal sama ada oleh manusia atau melalui pembakaran bahan api fosil. Okey. Mari kita lihat Okey, struktur dan prinsip operasi kenderaan tidak berenjin. Okey, kita lihat yang tidak ada enjin dulu, iaitu basikal ataupun geret-geret kan. Okey. Basikal merupakan kenderaan darat tidak berenjin yang paling ekonomi kerana tidak memerlukan kos petrol dan kos penyelenggaraan yang paling minimum. Selain itu, basikal merupakan kenderaan yang mesra alam kerana tidak mengeluarkan gas karbon monoksida yang akan mencemar alam sekitar kan. Dia tidak mencemar, dia mesra alam kemudian dia tidak berenjin kan. Okey, seterusnya ini struktur dia okey, so apa yang kamu akan lihat di sini okey, rantai besi, rantai kamu tahu kan, kemudian roda kamu tahu kan. Okey, kemudian di roda tu kalau kamu perasan di bahagian belakang tu kan, yang ada berduri-duri tu, bergigi-gigi tu, itu namanya hub hub. So selepas ni kamu tahulah kamu tak akan panggil dia freeway ke apa ke kan. Jadi hub. Okey, kemudian ada kita panggil pedal kan. Pedal bukan bahasa Melayunya injak lah bahasa Inggerisnya pedal lah kot kan. Okey, kemudian ada gegancu gegancu tu yang yang bergigi yang besar tu di depan Okey, so ini apa? Ni tempat duduk lah, seat Ini apa? Itu handle lah kan. Okey, apa lagi? Ni apa? Ini kita panggil mudguard kan. Mudguard. Mud tu lumpur, guard tu kawalan. So kawal lumpur. Maksudnya kalau ada penutup tu, kalau ada lumpur dia dapat menghalang lah daripada terpecik pada diri kita lah. Okey, so bagaimanakah basikal bergerak dari satu tempat ke satu tempat? Pernahkah anda meneliti struktur berdasarkan gambar rajah? Komponen basikal yang terlibat dalam pergerakan ialah, okey, ulang balik injak, gegancu, hub dan rantai besi. Okey, ini ialah 4 asas utama kan. Maksudnya kalau tak ada tempat duduk, dia masih boleh bergerak. Kan? Ada basikal yang tempat duduk yang tercabut.
tapi masih boleh bergerak. Sebab apa? Sebab ada injak. Sebab apa? Sebab ada gegancu. Sebab apa? Sebab ada hub. Dan sebab apa? Sebab ada rantai besi. So, apabila injak di basikal dikayuh, gegancu akan diputarkan. Ya. Perputaran gegancu akan menggerakkan rantai besi yang seterusnya memutarkan hub. Putaran hub menyebabkan roda belakang basikal berputar dan basikal digerakkan ke hadapan. Okey, so itu kaedah untuk kamu menjawab. Bagaimana basikal bergerak? Kan? Bukan maksudnya basikal bergerak apabila saya naik dan saya mengayuh. Setakat itu saja tak mencukupi. Ya. Itu penerangan dari sudut bahasa lah kot. Ya. Tapi dari segi saintifiknya, kamu kena cerita daripada satu. Ya. Okey, kemudian struktur basikal adalah sangat ringkas berbanding kenderaan darat yang lain. Bergerak dengan bantuan enjin. Contohnya kenderaan berenjin kereta lori bas. Bagaimana struktur enjin di dalam kenderaan tersebut? Bagaimana kenderaan berenjin dapat beroperasi? Okey, itu ada dalam episod yang berikutnya. Okey, yang ini kita akan sambung kemudian lah. Okey, so mari kita lihat. Okey, mari kita lihat sekejap. Celik IT. Adakah anda mendapat banyak maklumat tentang bahagian-bahagian sebuah basikal menggunakan enjin segelintir? Okey, sekejap. Okey, kita kembali balik. So, anda boleh mendapatkan maklumat. Okey, maknanya kamu boleh surf lah dalam internet melalui alamat tersebut tentang bahagian-bahagian sebuah basikal menggunakan enjin segelintir dan type kata kunci anatomi basikal, aci engkol basikal dan gegancu basikal. Okey, itu di antaranya lah yang kamu boleh surf nanti. Nak mengatakan bahawa sekarang ni pun basikal pun telah di-upgrade kan. Ada yang menggunakan enjin juga kan. Combine, ada yang menggunakan enjin, ada yang menggunakan enjin dan juga tenaga manusia kan. Macam-macam lah. Okey, so next kita lihat buku Amali. Okey, sila buka buku Amali. Okey, dalam buku Amali bab 5 Okey, simple je, tak ada banyak sangat Okey, kita bermula dengan gerakan kita akan melihat kenderaan. Kemudian kita akan fokus pada kenderaan di darat, dalam air dan udara. Dan pada hari ini kita nak melihat kepada basikal sahaja basikal. Okey, so kita lihat basikal okey, tak apa, itu kemudian. Okey, struktur basikal Okey, tadi pun kita telah bincang Okey, di antara tadi ada 4 kan yang utama kan. Okey, so kita boleh tengoklah. Okey, apa yang 4 yang utama yang wajib ada pada basikal? Okey, yang pertama dia ada injak Yang kedua dia ada gegancu. Yang ketiga dia mesti ada rantai besi. Dan yang keempat dia mesti ada hub. Okey. Tapi 4 ni saja, kalau roda tak ada tak jadi juga. Kan? Jadi roda perlu roda hadapan dan roda belakang Okey, itu bagi basikal. Ini basic lah bagi basikal keperluan asas. Okey, mari kita baca Ustaz ini ialah prosedur bagaimana ataupun nak menerangkan basikal tersebut nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, apa yang berlaku memanglah simple, kayuh je kan, rengkuh je kan, dia akan berjalan, tapi dia ada step by step Okey, yang pertama basikal ialah kenderaan di atas darat yang beroperasi tanpa enjin tanpa enjin. Tidak ada enjin lah, kita ambil yang basic asal memang ada basikal yang ada enjin, tapi kita ambil yang tak ada enjin. Basikal digerak dengan tenaga manusia. Yes, memang manusia yang menggerakkan. Hub. Okey, hub yang mana? Yang depan ke belakang? Ingat balik. Hub yang belakang pada roda belakang yang kecil tu lah, yang macam sprocket tu kan, kita panggil sprocket lah. Dihubungkan dengan gegancu oleh oleh rantai besi. Maksudnya di antara di antara hub dengan gegancu, antaranya adalah rantai besi. Oleh itu apabila kita mengayuh, kita guna pedal tadi yang kita kayuh untuk memutarkan gegancu, hub roda belakang akan terus berputar. So bagaimana dia boleh putar? Sebab dia digerakkan oleh rantai sebagai penghubung Jadi rantai roda belakang berputar dan membenarkan basikal bergerak. Semakin laju seorang itu mengayuh, semakin cepat pergerakan basikal ini. Basikal. Kini kebanyakan basikal telah dilengkapi dengan sistem gear. Ada gear kan, ada yang 6 gear, ada yang 10 gear kan. Jadi itu lebih memudahkan. Nak naik bukit kita kena pakai gear yang besar kan yang kecil. Kalau ada apa yang ada basikal racing basikal lumba tu dia tahu lah. Kalau nak bukit biasanya kita pakai yang besar gegancu yang paling besar. Betul tak?
Atau yang bahagian belakang. Yang bahagian belakang perlu dibesarkan kan. Kalau kecil kan, hub tu kalau kita guna yang paling kecil, dia laju tapi dia berat. So naik bukit biasanya kita ambil saiz yang besar kan. Jadi kita akan guna gear lah untuk naikkan rantai tersebut pada basikal lumba. Okey. So itu saja pada hari ini. Simple je. Berkenalan dengan bicycle. Berkenalan dengan gerek. So nanti kalau ada gerek kat rumah, cuba pergi check. Cuba pergi lihat ada tak 6 bahagian ini. Dan yang paling utama ialah 4 lah. Yang paling utama ialah 4. Ulang balik. Iaitu yang pertama ada injak, ada gergancur, ada rantai besi dan ada hub. Kemudian roda belakang dengan roda depan lah. Tak ada roda pun tak jadi juga kan. Okay, itu basic bagi rantai. Okay, so seperti biasa dalam Google Classroom ada tugasan. Sila masuk dan sila siapkan. Jangan lupa tekan butang hand in. Kamu tak tekan butang hand in dalam Google Classroom, maka tak dapat lah. Okay, itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.